Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi, ahli-ahli jatuhan kuasa, tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah terdapat bertemu dalam kesempatan ini menyambung kembali daripada kitab khilafiyah kita, perkara-perkara khilaf yang berlaku dalam masyarakat kita. Baik yang terdahulu kita dah melihat kepada bab kelebihan waktu. Yang terdahulu kita dah melihat kepada kelebihan malam nisfu Sya'ban, dan juga pada malam ini insya-Allah termasuk kepada sambutan Isra' dan Mi'raj. Boleh ke tidak menyambut yang kita sambut pada setiap bulan Rejab, tuan-tuan terbuat majlis, terbuat sambutan, buat ceramah, forum dan sebagainya. Kita menyambut Isra' dan Mi'raj. Apa hukumnya menyambut Isra' dan Mi'raj seperti yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat Islam di Malaysia ini? Jadi apa hukum ni tuan-tuan? Adalah satu yang sangat baik, tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmatnya dengan datangnya Nabi SAW, dan tujuannya tak jauh beza dengan sambutan-sambutan hari-hari yang lain. Adalah untuk mengagungkan Nabi SAW. Peristiwa Isra' Mi'raj ini satu mukjizat kepada Nabi yang amat besar tuan-tuan, dan tidak berlaku kepada nabi-nabi yang lain kan. Jadi sambutannya itu yang kita sambut tu kerana apa? Kerana nak mengingati peristiwa itu dan juga untuk mengagungkan Nabi SAW, memuliakan Nabi. Dan yang satu lagi yang paling penting adalah untuk mengambil iktibar, pengajaran daripada peristiwa besar itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dhakkirhum biayyamillah inna fi dhalika laayatin likulli sabbarin syakur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaum kamu daripada gelap gelita kepada cahaya terang benderang, dan ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan banyak bersyukur. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hari-hari Allah ini ialah peristiwa yang telah terjadi kepada kaum-kaum yang terdahulu, nikmat-nikmat yang mereka dapat dan juga seksaan-seksaan yang mereka dapat. Kita disuruh ingat peristiwa-peristiwa terdahulu, apalagi peristiwa yang besar yang berlaku pada Nabi, iaitu Isra' dan Mi'raj itu. Jadi kalaulah kepada umat Nabi Musa itu disuruh kita mengingat apa yang berlaku kepada Nabi Musa dan juga umatnya, apalagi perkara yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebagai pengajaran tuan-tuan, yang kita buat forum malam tu, buat ceramah dan sebagainya tu, nak mengingatkan kita. Sebab orang Islam ini terlalu lalai tuan-tuan. Tengok umat hari ni tuan-tuan, banyak lalai.
Bab dunia ni tuan-tuan tak usah diperingatkan lah. Bab dunia ni, mereka ni sungguh-sungguh cari dunia. Yang masalahnya bab apa? Bab hari akhirat, bab amal, bab kebajikan, bab ibadat. Yang tu yang nak diperingatkan. Kalau bab makan, bab minum, bab cari rezeki ni tak payah tuan-tuan. Siang malam pagi petang tak disuruh kan. Dia tetap selagi nampak duit kan, selagi nampak duit. Bab makan, bab minum, Allah tak usah payah ceritalah tuan-tuan. Tak kira orang kita ni makan minum maghrib, siang, malam, pagi, petang kan, ya. Sebab tu tuan-tuan, kalau perasan, ya, tak banyak negara dalam dunia ni yang kedai makan dia buka 24 jam macam Malaysia, tuan-tuan. Kat Malaysia ni orang makan 24 jam. Sebab tu ada kedai makan 24 jam. Nampak tuan-tuan, pelik tak? Yang tu. Jadi bab makan, bab minum tak payah nak ajar tuan-tuan. Tapi bab ibadat, bab kelebihan waktu, bab solat, kena peringatkan. Sebab bila perkara-perkara ni ditinggalkan, perkara-perkara yang besar tuan-tuan, misalnya orang meninggalkan solat, orang tak bayar zakat, orang melakukan maksiat, apa kesan dia? Kesan dia kepada manusia ini ditakuti turunnya musibah, balak, bencana. Tuan-tuan, yang tu manusia tak perasan. Dipanggil atharul maksiyah, kesan-kesan maksiat. Sebab tu dalam satu hadis, ada orang yang ditenggelamkan, kata Nabi. Nabi cerita kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ada orang yang ditenggelamkan di padang pasir, ramai, tenggelam semua. Aisyah kata, ya Rasulullah, dalam kalangan mereka tu ada yang baik-baik, memang ada yang baik, tapi semua tenggelam. Tapi nanti dibangkitkan, termasuk yang baik, yang jahat semua mati tenggelam, tertimbus. Tapi nanti dibangkitkan dengan amal masing-masing, dengan niat masing-masing. Masya Allah. Yang tu nak diperingatkan. Yang tu tanggungjawab itu, berdakwah ni bukan tanggungjawab ustaz ni, tuan-tuan. Dakwah ni bukan tanggungjawab ustaz ya tuan-tuan, bukan tanggungjawab orang agama. Semua orang yang beriman diperintahkan kepada kita untuk menyeru, menyampaikan benda yang baik, dan mencegah daripada yang mungkar. Macam mana tu tuan-tuan? Okay. Jadi kita buatlah sekadar yang kita mampu. Jadi tidak ada ketentuan syariat dalam hari-hari yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala tadi. Tidak ada perkara-perkara apa yang ditetapkan. Macam Isra' Mi'raj ni tak ada ibadat khusus, tidak ada ibadah khusus pada malam itu. Cuma yang kita sambut apa dia tuan-tuan, untuk memperingati hari itu. Dan jumhur ulama menyatakan bahawa Isra' Mi'raj itu berlaku pada 27 Rejab. Jumhur ulama. Kerana itu sambutan Isra' Mi'raj, kerana itulah dia disambut, diperingati. Sebab apa? Satu peristiwa pelik yang berlaku kepada Nabi SAW, dan tak pernah berlaku kepada nabi-nabi yang lain. Kan kita tahu kan, dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi diangkat ke langit melalui mula-mula Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjid Nabawi, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah Ta'ala sebut khusus tuan-tuan, masjid ke masjid. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut Mekah ke Baitul Muqaddis? Tapi Allah Ta'ala sebut masjid ke masjid. Satu tempat yang khusus. Pelik kan? Kenapa tak sebut daripada, kan, macam kita lah sebut daripada mana? Daripada Kuala Lumpur pergi Ipoh.
Dia tak cakap daripada mana? Pantai dalam. Kalau orang tanya daripada mana? Pantai dalam. Pantai mana? Orang pun pelik kalau orang tak tahu, tuan-tuan kan. Tapi kalau orang cakap Kuala Lumpur, kita cakap Kuala Lumpur, insya-Allah semua orang tahu. Tak? Lagi kalau dia sebut kan, daripada surah Al-Falah, PPR Kerinci, lagi dia tak faham mana datang tempat ni pula. Tapi dia sebut masjid, jadi faham kenapa Allah SWT sebut masjid. Sebab lepas tu baru dalam peristiwa Mi'raj pula Nabi SAW diberikan perintah solat. Dan inilah perkara yang paling banyak apa dia tuan-tuan sebenarnya yang dicuaikan oleh manusia. Manusia cuai tentang perkara-perkara yang macam ni. Padahal sentiasa dia faham, tuan-tuan, bukan tak tahu. Tanyalah orang, tuan-tuan, tahu tak kewajipan solat? Confirm semua tahu, insya-Allah. Tak ada yang tak tahu. Tapi bila kita tanya kenapa tak solat lagi, itu yang saya tak tahu. Itu yang pelik. Kalau tanya dia, tahu tak solat waktu sekarang maghrib? Tahu? Dah maghrib? Belum. Kenapa tak sembahyang? Entah, tak tahu. Itu bagi penampau, tuan-tuan. Banyaknya macam tu lah, macam orang kena tangkap, tuan-tuan, ni maksiat. Tahu tak ni maksiat? Tahu. Tapi kenapa buat? Yang tu saya tak tahu. Mana sengaja lah buat tu, tuan-tuan. Jadi itulah yang berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dan diadakan segala macamlah sambutan, tuan-tuan. Untuk apa? Memberikan pengajaran. Dan apa dia? Dan cerita-cerita yang ada dalam Isra' dan Mi'raj itu dijadikan panduan. Peristiwa dalam Isra' Mi'raj itu dijadikan panduan. Macam-macam yang Nabi diperlihatkan. Orang yang tanam contoh lah kan. Orang yang tanam terus tumbuh terus tuai. Tanam tumbuh keluar hasil tuai. Allah cepatnya. Orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Lepas tu Nabi tengok orang yang diberikan beban yang banyak tapi tak boleh nak angkat. Bila tak boleh nak angkat, tambah lagi. Angkat lagi, tak boleh, tambah lagi. Orang bila tak boleh nak angkat, keluarkan, kurangkan, tak, dia tambah lagi. Tu orang yang banyak jawatan. Tapi tak buat. Jadi hati-hati, tuan-tuan. Jadi hati-hati. Kalau kita tak mampu dengan jawatan, tinggal saja. Takut jadi beban, takut jadi cemuhan, takut jadi umpatan. Kan? Kalau mampu tak apa, kalau tak mampu. Tuan-tuan, tu tanggungjawab tu. Tanggungjawab. Macam kita lah semua, tuan-tuan, kan, masjid surau lah apa semua kan. Penduduk apa semua ada jawatan kuasa, semua ada peraturan, semua ada undang-undang. Kan? Kalau tak diikuti, tuan-tuan, payahlah macam orang kan naik motor, lesen tak ada, road tax tak ada, habis lah. Itu memang nak kena kan. Helmet lagi tak pakai, segala macam lah, cukup segala macam, brake tak ada, signal lampu tak hidup kan, contoh, tuan-tuan. Itu memang salah kan, tuan-tuan. Dah ada peraturan, kenapa tak nak ikut? Jadi terpulang pada masing-masing. Jawab saja nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang melibatkan hak manusia lah, tuan-tuan, kalau yang melibatkan hak manusia. Kalau dalam undang-undang negara ni, tuan-tuan, tak bayar cukai pun salah. Tuan-tuan, yang main tak bayar cukai, orang paling takut tak bayar cukai, tuan-tuan. Baik, itu sambutan Isra' dan Mi'raj. Tak ada salahnya, sambutlah. Fatwa ni telah dikeluarkan oleh banyak negeri tentang harusnya menyambut Isra' dan Mi'raj ini. Baik, masuk kepada hukum Maulidur Rasul. Apa hukumnya menyambut
Maulidur Rasul, maulid kelahiran Nabi, bukan maulud. Maulud tu bayi, tuan-tuan, jangan salah. Maulid kelahiran, maulud bayi. Orang kita ni hentam ajalah. Hentam ajalah. Baik, sejak akhir-akhir ini ada kumpulan yang keras. Soalannya, ada orang kumpulan yang keras melarang menyambut Maulidur Rasul dengan alasan adalah bid'ah dalalah yang tidak disuruh oleh agama. Apa pendapat ulama? Apa pandangan para ulama kita ahlu sunnah tentang menyambut Maulidur Rasul yang kita baru sambut aja kan hari Khamis yang lepas, yang berarak lah dan sebagainya, tuan-tuan. Tak kira lah macam mana sambutannya, boleh tak kita sambut. Perkara ini sebenarnya apa dia? Dah daripada dulu lagi para ulama dah jawab, dah selesai dah, tak ada masalah. Dan disambut di seluruh dunia. Tapi ada juga yang tak sambut, tuan-tuan, dan Malaysia ni bagus. Masya-Allah, diberikan cuti pula untuk menyambut Maulid Nabi ni. Maulid Nabi ni diberikan cuti. Disuruh sambut di peringkat kebangsaan, peringkat negeri, sambut di jabatan, di daerah-daerah, di kampung-kampung, masjid, surau, tuan-tuan. Kalau salah, tuan-tuan, semua orang yang sambut tu berdosa. Kalau benda tu salah, tuan-tuan, berdosa lah yang sambut, tuan-tuan. Dah berarak, tuan-tuan, berpeluh-peluh kan, yang kena hujan, yang panas, tuan-tuan. Tengoklah berapa kilometer, tuan-tuan, kan, berselawat pula tu, pakai baju cantik-cantik lah, dapat dosa, tuan-tuan. Ya Allah, sia-sia tu. Kalaulah perbuatan itu salah, berdosa di sisi syarak, maka rugilah sambut. Habis duit ribu-ribu, pakai cantik-cantik, berselawat, dapat dosa. Berbaloi tak berbaloi, tuan-tuan? Kan? Jadi apa sebenarnya kelahiran Nabi SAW sebenarnya adalah sebesar-besar rahmat Allah kepada seluruh alam, termasuklah manusia dan jin seluruhnya. Rahmat ini ada dalam akidah, ada dalam muamalat, akhlak, malah dalam semua bidang kehidupan. Dan rahmat ini tak terbatas hanya untuk manusia zaman Nabi saja, tapi sampai kepada sepanjang kehidupan manusia. Sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Jumu'ah, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan juga kepada kaum yang lain dan mereka, generasi sahabat yang belum berhubungan dengan mereka. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, dan ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Itulah dia hari-hari yang telah ditetapkan Allah, hari lahir Nabi. Sepakat kebanyakan ulama ijma' bahawa Nabi ni lahir pada 12 Rabiul Awal. Memperingati, menyambut dan merayakan Maulidur Rasul ini sebenarnya adalah ta'zim, penghormatan kepada Nabi SAW. Betul tak? Sebab apa? Apa yang salah, tuan-tuan, dalam majlis Maulidur Rasul, tuan-tuan? Selawat, berarak, kan? Lagi orang bagi makan, sedekah, kan? Dibacakan apa dia, tuan-tuan, kisah Nabi, sirah Nabi. Kat mana salah? Kat mana kalau kita cari dia punya salah, ada kat mana, tuan-tuan? Jadi kebetulan dalam kitab ni sampai kepada bab Maulidur Rasul, dan kita pun baru sambut, tuan-tuan, panjang lebar dihuraikan dalam kitab ini akan kelahiran Nabi SAW. Kat mana salahnya? Tak ada yang salah pun. Jadi kalau tak ada yang salah, apa masalah? Hanya alasan dia apa dia? Nabi tak sambut. Nabi tak sambut hari lahirnya, tapi Nabi ingat ke tak ingat lahir dia? Tu. Nabi ingat ke tak ingat hari lahir dia? Tu persoalan dia, tuan-tuan. Dan
rasa cinta. Yang kita buat tu apa tuan-tuan? Nak menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi, kan? Itulah dia sebenarnya dasar daripada rukun iman. Percaya kepada para rasul, beriman kepada para rasul. Salah satu dari tanda orang beriman, dia sayang pada Nabi. Yang kita ni orang nak berselawat, kita marah pula. Pasal la ilaha illallah. Kalau orang tu maksiat, kita marah, memang betul lah. Bila masa pula selawat salah, tuan-tuan? Bila masa pula memberi orang makan tu salah? Ya, kan Nabi sebut absus salam wa at'imut ta'am. Sebarkan salam dan bagi orang makan. Waktu Nabi sampai di Madinah, itu yang Nabi sebut. Nah, tuan-tuan ni, bila masa pula salah? Lainlah kalau orang tu kan buat konsert hiburan sempena Maulidul Rasul, tu memanglah kan, tuan-tuan ya, buat joget lambak tuan-tuan, dangdut lagi 3 hari 3 malam. Tu itu memanglah salah, tuan-tuan. Nak joget lambak dia tuan-tuan, dah tak ada dah tuan-tuan. Dulu nak mak band apa lagi tuan-tuan, note tu pun dah tak ingat dah, kan? Ada lagi nak main tuan-tuan, ada lagi nak goncang tuan-tuan, rambut pun dah putih, tak payahlah tuan-tuan. Terseliuk pinggang tu sekarang, kan? Patah pinggang, hospital lah jawab. Tak payah dah tuan-tuan. Benda yang dah tak ada dah, yang tu memang kita tak buat lah. Tapi benda baik ini, kenapa kita tak buat? Selawat. Mana pula salahnya selawat? Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi. Demi zat yang aku berada dalam kekuasaannya, tidak sempurna iman seseorang dan kamu hingga aku lebih dicintai daripada orang tua dan anaknya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tak sempurna iman sehingga kita lebihkan Nabi, lebih daripada mak bapak kita, lebih daripada anak-anak kita. Yang tu yang kita sambut tu, yang habis duit banyak kan, bagi orang makan, buat perayaan, ya Allah, kan, bergarak lagi. Baik, kemudian apa lagi kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga aku lebih dicintai daripada orang tuanya dan anaknya dan manusia seluruhnya. Tu. Manusia seluruhnya tuan-tuan, tak adalah yang lebih daripada Nabi. Betul tak tuan-tuan? Kita sebut, yang kita selawat pada Nabi itu, kita sebut nama Nabi itu sebab apa? Sebab kita sayang kat Nabi, kan? Betul tak tuan-tuan? Nama isteri kita pun kita tak sebut hari-hari. Cuba tuan-tuan balik ni, balik ni sebut, katalah nama Fatimah. Oh Fatimah, Fatimah, bapak engkau ni bang terbiat tu. Bapak engkau ni minum apa tadi kat surau? Dah pening lah tu, kan? Ini mesti terlebih minum teh, kan? Betul tuan-tuan, tak ada. Betul tak? Tak ada nama orang yang paling banyak kita sebut dalam hidup kita melainkan Nabi SAW. Lebih daripada nama siapa lah pun, kalau orang tu betul-betul hari-hari dia selawat tuan-tuan, dia tak ada, 2 je nama dia sebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah dulu, Nabi Muhammad SAW. Tu tanda dia sayang. Dan itulah yang kita nak dapat rahmat. Sebut nama orang belum tentu dapat rahmat, kan? Tak tuan-tuan, macam kita dengan bapak kita dulu kan, nak minta apa-apa pun takut, baik diam-diam saja, kan? Minta duit tak dapat, penampar dapat. Orang dululah, kan? Betul tuan-tuan, kan? Jadi tu yang kita sebut nama Nabi ni, yang banyak-banyak tu sebab apa? Kita sayang pada Nabi. Betul lah tu. Dan bila lah, kalau lah satu lagi tuan-tuan, kan, kalau hari jadi kita, kenapa kita gembira sangat sambut? Seronok betul hari ni hari jadi. Buat majlis, tiuplah lilin, kan? Orang bawa hadiah, segala macam, kan? Keramaian, makanan, minuman. Sebab gembira dia lahir, kan?
Sebab gembira hari lahir dia. Padahal dia tak tahu umur ni ada berapa je baki lagi. Yang kita sambut hari ni hari lahir kita, tuan-tuan, gembira sambut. Baki ada berapa lagi baki? Siapa tahu, tuan-tuan? Kalau tahu ada berapa lagi baki, dia tak sambut hari jadi dia. Tak payahlah kita buat tahlil lah, aku ada 3 hari lagi. Nah, tuan-tuan, tak ada orang nak sambut hari jadi sebenarnya. Tapi kalau hari lahir Nabi, kita kena sambut. Apa kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali? Cinta kepada Nabi SAW termasuk prinsip dasar-dasar iman. Cinta ni sama dengan cinta, seiring dengan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah dan kepada Nabi disebut bersama, dan mengancam siapa saja yang lebih mengutamakan kecintaan benda-benda lain, perkara-perkara lain yang menjadi tabiat manusia, kaum kerabat, harta benda, tanah air, lebih daripada cinta Allah dan Rasul. Itu kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Tak boleh cinta pada manusia, cinta pada barang, cinta pada orang, atau cinta pada siapa pun lebih daripada cinta kita kepada Nabi, kepada Allah dan Rasul. Tak boleh. Sebab cinta pada Nabi itulah para sahabat sanggup mati untuk mempertahankan Nabi dan Islam. Yang kita ni baru nak selawat itu pun orang dah bising. Ya Allah. Kan, baru nak selawat, bergarak aja, tuan-tuan. Kan? Bergarak itu nasib baik bergarak. Kalau berlari macam mana, tuan-tuan? Kan, tercabut samping-samping semua. Sepanduk-sepanduk pun habis. Dah berlari. Nasib baik kita bergarak, tuan-tuan. Tuan-tuan, tak ada bergarak-bergarak ni kat Malaysia aja ada. Dan negara-negara sebelah timur ni. Negara lain tak ada, tuan-tuan. Kan? Kadang-kadang ada negara cuti pun tak. Orang pun tak tahu. Jadi yang kita sambut ni, kita nak bagi tahu orang hari ni hari lahir Nabi. Kita kena gembira. Kan? Kalau hari lahir kita pun kita gembira, hari lahir Nabi kita tak gembira, itu masalah. Maknanya kita lebihkan diri kita lebih daripada Nabi SAW. Baik. Ketika Sayyidina Umar berkata kepada Nabi, "Engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku." Baginda bersabda, "Tidak, wahai Umar, sehingga aku lebih kamu cintai daripada diri kamu sendiri." Maka kata Sayyidina Umar, "Demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diri aku sendiri." Baginda bersabda, "Sekarang barulah iman kamu sempurna, wahai Umar." Hadis riwayat Imam Bukhari. Sayyidina Umar kata, lebih daripada diri aku. Tak, engkau lebih aku cintai lebih daripada diri aku sendiri. Baru betul. Sebab tu sahabat ni mati kerana Nabi. Tak apa, berbaloi, mati kerana Nabi. Tuan-tuan, ya. Tapi kalau mati, ya, berlumba motosikal atas jalan raya, berlumba kereta, memang tak berbaloi. Itu memang tak berbaloi, tuan-tuan. Itu memang takut ke neraka lah. Sebab dia anggap macam bunuh diri. Jangan main, tuan-tuan, ya. Kita naik kenderaan laju-laju, kan, apalagi kalau berlumba, dengan kecuaian kita, ditakuti kita nanti apa, tuan-tuan, matilah, katakannya mati. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, "Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah." Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Dah tahu dah berbahaya, kita buat juga. Ditakuti, kita bunuh diri. Orang bunuh diri ni dosa besar. Sudah dah. Kan? Dah tahu jalan sibuk, dia laju-laju. Helmet pun tak pakai. Sekarang jangan main-main, tuan-tuan, ya. Kadang-kadang polis buat oblok dekat depan. Kata pasar malam, tuan-tuan. Hari apa baru ni, tuan-tuan? Ya Allah. Bahaya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ni, helmet ni dah macam kopiah dah, tuan-tuan. Keluar je tak helmet. Keluar je pakai helmet, tuan-tuan. Tahu kena saman pula. Malam tak ada lakut. Baik, tuan-tuan.
Kata Imam As-Suyuti rahimahullah, ya, kata Imam As-Suyuti rahimahullah, Raja Muzaffar Abu Sa'id bin Zainuddin Ali, penguasa yang pertama menyambut Maulidur Rasul secara besar-besaran. Dikatakan dia membelanjakan 300,000 dinar untuk menyambut Maulid Nabi, hanya untuk membesarkan Nabi, mengingati sirah dan akhlak Nabi melalui pembacaan qasidah dan tazkirah tentang peribadi Nabi, sebagaimana yang disebut dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa. Nah, antara orang yang pertama menyambut. Dan sebahagian ulama menyatakan, ya, isyarat menyambut Maulidur Rasul telah ada di zaman Nabi lagi. Buktinya, Nabi sentiasa dengan cara berpuasa pada setiap hari Isnin, tanda kesyukuran lahir dan awal penerimaan wahyu. Nabi kan puasa hari Isnin. Jadi sahabat tanya, an Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an al-yawm itsnain faqal fihi wulidtu wa fihi unzila ilayya. Ya, daripada Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Isnin. Maka baginda menjawab, aku dilahirkan pada hari Isnin dan pada hari Isnin aku diturunkan wahyu. Sebab tu Nabi puasa Isnin. Nabi ingatlah hari lahir dia, sebab aku puasa hari Isnin. Nampak? Memang Nabi tak sambut, tapi Nabi bersyukur kepada Allah pada hari Isnin dia dilahirkan, maka Nabi berpuasa. Maka sunat kita puasa pada hari Isnin, tuan-tuan, ya. Walaupun kita lahir hari Selasa, hari Rabu, hari Jumaat. Jangan ada yang puasa pula. Kenapa kau puasa hari Rabu puasa, Rabu puasa? Aku lahir hari Rabu. Itu memang salah, tuan-tuan. Ya. Kecuali dia puasa qada. Setiap Rabu puasa qada, itu tak apa, tuan-tuan. Ya. Yang banyak yang perlu diqada lah, tuan-tuan, ya. Masa sihat ni, qada puasa yang telah ditinggal, tuan-tuan. Maklumlah dulu kita, tuan-tuan, ya. Memang secara umum para ulama menganggap perbuatan itu termasuk bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Memanglah bid'ah Nabi tak sambut, tapi banyak lagi benda bid'ah, tuan-tuan, yang kita tak perasan. Tapi bid'ah tu salah. Yang orang sembahyang tarawih berjamaah dengan seorang imam hanya pada zaman Sayyidina Umar. Azan 2 kali. Siapa yang menetapkan azan 2 kali? Sayyidina Uthman. Ya, pada zaman Sayyidina Uthman, Al-Quran dibukukan, dijadikan macam Al-Quran yang kita nampak hari ini, dalam helaian-helaian kertas itu, mushaf. Tu. Ya, sebelum tu Quran tak ada, ditulis dekat batu, kayu, pelepah, tamar. Macam mana, tuan-tuan? Ya. Jadi banyak perkara yang Nabi tak buat, tapi kita buat, salah. Okey, tuan-tuan, ya. Dan sahabat ni, sahabat memuliakan hari lahir Nabi. Pada zaman Nabi terdapat banyak penyair yang terkenal dan hebat datang kepada Nabi dan mempersembahkan kepada Nabi berhalaman-halaman syair memuji dan mengagungkan Nabi. Dan ianya dibuktikan dengan banyaknya syair lah. Ya, orang Arab ni zaman Nabi itu mahir dengan syair. Ya. Dan syair-syair itu dibacakan di hadapan Nabi, sebagaimana yang ditulis dalam Sirah Ibnu Hisham, Al-Waqidi dan lain-lainnya. Penyair-penyair terkenal mengagungkan Nabi di hadapan Nabi dan di hadapan sahabat, dan tidak pernah dilarang oleh Nabi. Tidak ada pula sahabat yang mencela perbuatan itu dan dianggap dia berlebih-lebihan. Tak ada. Kita memang disuruh menghormati Nabi, sayang pada Nabi. Sebab tu kita berselawat, membesarkan Nabi, tapi bukan cara melampau. Yang melampau tu siapa, tuan-tuan? Orang Nasara yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu yang salah tu. Dianggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Yang sesat baru ni
apa kumpulan apa? Sihak. Apa? Lebih kurang tu saya pun tak ingat tuan-tuan. Yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Pun gila tu. Aduh tuan-tuan. Macamlah tak pernah belajar tauhid waktu dia budak-budak dulu. Waktu dia sekolah tu dia tak pernah belajar ilmu tauhid. Yang pelik tok guru dia tu, ya Allah. Ya, ajaran bodoh macam tu pun ada orang ikut. Kan? Tuan-tuan, pelik orang kita ni. Ya. Cerdik-cerdiknya bodoh juga nampak. Kan? Ya. Tapi sebab apa dia lari? Tak beranilah tu. Lari pergi negara lain. Duduklah kat sini. Apa dia? Kalau beranilah, itulah dia masalahnya. Baik, Rasulullah apa dia? Suka kepada syair. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Apa kata Nabi? Terdapat hikmah dalam syair. Bapa saudara Nabi Al-Abbas mengarang satu syair memuji kelahiran Nabi. Apa yang dikata? Dikala engkau dilahirkan, bumi bersinar terang hingga nyaris-nyaris. Pasak-pasak bumi tidak mampu untuk menanggung cahayamu. Dan kami dapat terus melangkah lantaran kerana sinar dan cahaya dan jalan yang terpimpin. Siapa baca syair ni? Abbas, bapa saudara Nabi. Puji Nabi. Engkau ni cahaya yang datang, yang memimpin manusia. Kan? Nabi tak marah pun. Engkau lahir ni, dia kata, waktu engkau dilahirkan, bumi bersinar, terang benderang. Salah ke? Tuan-tuan, tak ada pun. Nabi diam kan? Nabi suka pula. Ibnu Katsir menerangkan dalam kitabnya, para sahabat ada meriwayatkan Nabi SAW memuji nama dan nasabnya dan membaca syair di atas diri Nabi sendiri semasa peperangan Hunain dan menambah semangat sahabat dan menakutkan musuh. Waktu dalam peperangan tu, Nabi sempat baca syair nak menyatakan kemuliaan keturunan dan nasabnya. Ini dalam banyak hadis lah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Tirmizi. Kata Hasan bin Sabit, sahabat Hasan bin Sabit selalu melagukan dan membaca syair di depan Nabi SAW dan para sahabat. Tak ada seorang pun mencela dan menyatakan perbuatan itu berlebih-lebihan melampau. Tertera di batu nisan. Hasan bin Sabit ini ditulis mengenai Nabi. Bagi aku tiada siapa yang dapat mencari kesalahan dalam diri aku. Aku hanya seorang yang telah hilang segala derita masa. Aku tidak akan berhenti daripada memujinya, yakni Nabi, kerana hanya dengan itu mungkin aku akan kekal dalam syurga bersama-sama yang terpilih, yang daripadanya aku mengharapkan syafaat, dan untuk hari itu aku kerahkan seluruh tenaga aku. Apa dia? Dia puji Nabi, nak mengharapkan apa? Syafaat Nabi. Itu yang kita baca selawat tu tuan-tuan. Itu yang kita disuruh baca selawat, diharapkan dapat syafaat. Kalau menyanyi, apa dapat tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau kita menyanyi, apa dapat tuan-tuan? Mesti orang anggap kita apa? Tu dululah tu muda-muda, dia nak jadi penyanyi tak dapat. Dah tua-tua baru nak menyanyi. Habis tuan-tuan. Itulah dia tu. Kan, sawan dia dah sampai. Sawan dia dah sampai, kan? Akal dia dah pening, otak dia dah pening tu. Kan, masa muda-muda tak nak menyanyi, dah tua bangka pun nak menyanyi. Ya Allah. Betul tuan-tuan ada tuan-tuan ada tempat orang tua-tua dangdut tuan-tuan. Joget menyanyi, aduh. Tengok pun memang nak ketawa lah tengok tuan-tuan. Apa dia? Baju bunga-bunga, seluar warna putih, kan? Kasut pun warna putih. Ya Allah. Dan dia pun tak sedar, rambut pun dah putih. Nak menyanyi apa lagi? Tak payahlah, kau selawat ajalah. Untung-untung dapat syafaat Nabi. Kalau kau menyanyi,
Ya Rab. Dan kalau suara tu okey lagi tak apa. Kan? Suara pun macam keluar tak keluar tuan-tuan. Ya, takut apa tuan-tuan? Tengah-tengah menyanyi itulah ajal sampai. Allahu Rabbi. Tapi kalau ajal kita sampai waktu tengah selawat, ya Allah, mudah-mudahan dapatlah syafaat. Ya. Tuan menyanyi tak dapat apa tuan-tuan. Tapi kalau selawat dah tentu dah dapat pahala. Kalau selawat dah tentu dapat pahala. Itu dia. Jadi tak payahlah tuan-tuan. Baik. Dalam riwayat daripada Abu Bakar Ibnu Al-Ambari, ketika Ka'ab bin Zuhair menyebut syairnya, sanjungan kepada Nabi, bahawa Nabi adalah sinar cahaya yang menerangi dunia, baginda laksana pedang Allah yang terhunus. Sebagai tanda gembira, baginda sallallahu alaihi wasallam menanggalkan kain burdahnya dan diberikan kepada Ka'ab sebagai tanda terima kasih Nabi. Dia memuji-muji Nabi. Nabi bagi kain. Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, pada masa kekuasaannya, berusaha membeli burdah itu daripada Ka'ab dengan harga 10.000 dirham. Tapi Ka'ab menolak. Ka'ab tak nak jual. Sebab kain itu Nabi yang bagi. Muawiyah dia nak beli 10.000. Nabi tak nak Ka'ab tak nak jual. Jadi setelah Ka'ab wafat, Muawiyah membeli burdah pusaka Nabi itu daripada ahli warisnya dengan harga 20.000 dirham. Bila Ka'ab dah meninggal, ahli warisnya jual. Itu biasalah tuan-tuan, kan? Bila yang punya tu dah tak ada, dah meninggal, jadi yang ahli waris, aku pun tak tahu nak buat apa, kan? Offer lagi bagus 20.000. Aku jual lah. Itulah yang banyak berlaku tuan-tuan, kan? Dapat tanah pusaka turun-temurun sampai ke anak cucu, apa nak buat? Aku pun dah duduk KL ni, aku jual saja lah. Tak ada masa nak tengok lah tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Sama macam saya tuan-tuan. Balik kampung sebulan sekali pun tidak, lepas tu nak buat kebun. Tidaklah tuan-tuan. Jadi hutan saja lah. Kan? Baik. Jadi banyak hadis yang menyatakan apa? Para sahabat Nabi ni tentang bagaimana mereka memuliakan dan mengagungkan Nabi. Seperti Amr bin Al-As, Anas bin Malik, Usamah bin Syariq. Semua pujian dan syair-syair tidak dilarang oleh Nabi. Syair yang kita baca, apa syair yang kita baca tuan-tuan? Tu berzanji, tu syair lah tu. Kalau ibarat orang Melayu tu macam pantun lah, kan? Kalau ibarat orang Melayu tu macam pantun. Dia orang ni, orang yang dia cekap ni tuan-tuan, yang mahir ni, dia tak perlu tulis-tulis, dia ingat dalam kepala dia tersebut. Kan? Macam orang kita pun nak berpantun pun kena tulis-tulis juga dulu, kan? Ujung dia mesti cari yang sama, kan? Yang dia tak ada. Kalau orang mahir tu keluar, terus keluar. Jadi yang kita baca tu berzanji tu. Selalu nak sebut sekali lagi, berzanji tu bukan nama kitab, tu nama tuan yang menulis kitab tu. Ini pun satu lagi orang Melayu. Nama kitab tu tuan-tuan tengok dekat luar, nama kitab tu tulis apa? Kitab Syaraful Anam, kan? Entah ya tak tidak, tak tahulah ustaz. Yang orang tahu namanya kitab berzanji. Berzanji tu nama orang yang menulis tu, kan? Ni satu masalah orang kita, hentam sajalah, kan? Macam mana nama tuan punya tu nama penulis tu boleh jadi nama kitab?
Kan jauh langit dengan bumi, tuan-tuan. Betul? Macam mana orang kita ni, nama yang tulis tu, penulis tu boleh jadi nama kitab? Kan pelik. Kan? Saya pun tak tahu asal usul mana. Mula-mula saya pun tak tahu, tuan-tuan. Bila tengok, betul lah. Tak percaya tuan-tuan tengok. Kalau ada kitab Berzanji tu, apa nama? Berzanji tu nama orang. Tapi kita letak baca apa? Berzanji. Meraban, marhaban, bukan meraban, tuan-tuan. Orang kita ni pun satu juga. Marhaban. Apa maksud marhaban? Entam je lah. Dia orang kita ni kalau marhaban kemain sedap lagi. Marhaban tu, marhaban maksud selamat datang. Rasa-rasanya, tuan-tuan, lain kali kalau kita sambut Maulid Nabi ni, tuan-tuan, ya, Maulid Rasul ni, apa yang dibaca, syair-syair tu, qasidah-qasidah tu, rasanya patut diterjemah dalam bahasa Melayu, tuan-tuan. Kalau tak, sampai ke sudah lah tak faham. Hei, kalau dia baca Berzanji kemain sedap, apa makna? Entah, dia pun tak faham. Kan, tuan-tuan? Betul tak? Kalaulah ada maknanya, barulah, oh ni dia maknanya. Attirillahumma qabrahul karim. Apa tu? Wangikanlah kuburnya yang mulia itu. Kita pun baca je lah, tuan-tuan. Apa, saya pun lupa dah, tuan-tuan. Lama dah tak tengok. Macam mana nama tuan penulis tu boleh jadi nama kitab? Ya Allah. Kan? Baik, tuan-tuan, ya. Sikit lagi, tuan-tuan. Jadi syair-syair tu tak dilarang, tuan-tuan. Bila masa pula kita dalam syair tu kita puji Nabi, menghormati Nabi, bila masa pula jadi salah. Jadi kalau kita baca faham, tuan-tuan, ya. Kalau kita baca syair tu dengan faham, itu amanya orang perempuan lah ni suka sangat berzanji marhaban ni, tuan-tuan. Marhaban bukan meraban, tuan-tuan. Sebut biar betul. Jadi kenalah juga letak dalam bahasa Melayu, biar dia faham. Kalau tak pun sudah tak faham, tuan-tuan, ya. Bila tak faham tak ada makna. Bila tak faham tak ada makna lah. Memanglah lagu sedap, tuan-tuan. Ya Allah, buat pertandingan lagi. Kalau saya kat kampung dulu lah. Okey. Tuan-tuan, dalam kitab Madarij As-Salikin, Imam Ibnul Qayyim menulis bahawa Nabi memberikan izin untuk menyanyi pada hari perkahwinan dan membenarkan syair dipersembahkan kepada Nabi. Baginda sallallahu alaihi wasallam mendengar Anas dan para sahabat memuji dan membaca syair ketika baginda sedang menggali parit Khandaq. Waktu menggali parit Khandaq itu mereka boleh bersyair. Mereka berkata, kamilah yang telah memberi bai'ah kepada Muhammad untuk berjihad selama mana kami masih hidup. Jadi sambil dia apa tu menggali parit itu, mereka sama bersyair. Imam Ibnu Qayyim pula menceritakan lagi, ya. Abdullah bin Rawahah membaca syair yang panjang memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa penaklukan kota Mekah. Dan Nabi pun berdoa untuk Abdullah. Abdullah bin Rawahah ini puji Nabi semasa pembukaan kota Mekah. Nabi berdoa untuk Abdullah ini. Baginda juga berdoa untuk Hasan bin Sabit agar Allah sentiasa memberikan bantuan kepadanya, ya, selama bagi beliau memuji Nabi dalam syairnya. Nabi juga pernah meminta Aswad bin Sarih untuk mengarang puji-pujian kepada Allah dan Nabi. Puji-pujian kepada Allah. Puji-puji Allah. Macam kita ni, nasyid kita tu kan, selawat kita tu macam-macam jenis selawat, tuan-tuan kan. Dan baginda Nabi pernah meminta seorang untuk membaca syair puji-pujian yang memuatkan 100 halaman yang dikarang oleh Umayyah bin Abi Hafs. Jadi
Itu sebahagian ialah tuan-tuan, para sahabat memuji Nabi. Macam kita puji Nabi masa kita sambut maulid Rasul. Jadi tak ada salahnya pun. Baik. Dan satu hadis Nabi SAW. Jadi amalan tuan-tuan ya, yang akhirnya tuan-tuan ya. Amalan menyambut Maulidur Rasul ini yang telah disambut oleh para ulama besar. Para ulama sambut tuan-tuan daripada dulu sampai sekarang. Apa dia? Yang diakui keilmuannya. Para ulama yang diakui ilmunya ni dari segi akidahnya, fiqahnya, hadisnya, bahkan umat Islam seluruh dunia sejak daripada dahulu menganggap ini perbuatan yang baik, maka tak menjadi kesalahan kalau kita ikut sabda Nabi SAW. Ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun, wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabihun. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa-apa yang dipandang oleh orang Islam sebagai amalan yang baik, maka dia baik di sisi Allah. Dan apa-apa yang dipandang oleh orang Islam sebagai sesuatu yang keji, maka itu adalah keji di sisi Allah. Okey. Kalau orang daripada dulu, para ulama, bukan orang biasa tuan-tuan, para ulama menyambut Maulidur Rasul, dan tidak ada siapa yang membantah, maka kita ni orang yang kemudian ikutlah apa yang telah ulama buat. Habis kalau kita tak ikut ulama, kita nak ikut siapa tu? Nah, kita nak ikut siapa? Kita ni baca Arab tak boleh. Ya, jangankan baca Arab tuan-tuan, orang sekarang ni, tak maaf lah tuan-tuan, baca tulisan Jawi pun tak boleh. Betul? Dia pergi kubur, tengok cari kubur bapak dia. Orang dulu-dulu tulis bertulisan dengan tulisan Jawi. Memang haram tak jumpa. Habis satu kubur tu dia cari, haram sungguh tak jumpa, sebab tulis Jawi. Kan? Satu hari tuan-tuan, ini tulisan Jawi macam itu. Satu hari saya pergi ke satu tanah ranjangan Velda. Mana tahu, tak ingat. Lepas tu sampai dekat dewan tu, dia bagi buku tanda tangan, kan, suruh tanda tangan. Saya tulis Jawi. Orang yang kat sekeliling saya tu, ustaz tulis Jawi. Saya kata, apa masalah? Dia kata apa? Kami semua tak boleh tulis Jawi, ustaz. Tak boleh tulisan Jawi? Oh, kata tak boleh tulisan Jawi, nak buat macam mana? Saya dah biasa, kadang-kadang saya tulis Jawi. Tuan-tuan, saya tulis Jawi, kan, dalam buku tanda tangan tu. Dia orang pelik. Ustaz tulis Jawi? Memanglah tulis Jawi. Kenapa pelik? Inilah tulisan kita dulu sebelum ada tulisan Rumi ni. Tulisan Jawi lah. Dia pelik tuan-tuan. Nampak? Tuan-tuan ni, orang tulis Jawi je pelik. Kan? Jadi kita ni jangankan nak baca Arab, nak baca tulisan Jawi pun tak tahu tuan-tuan. Jadi kita ikutlah apa amalan ulama yang terdahulu buat. Kalau pula amalan tu dah jadi baik, dalam hadis ni kata apa tuan-tuan? Apa amalan yang orang Islam pandang baik? Siapa orang Islam ni? Ulama pandang baik perbuatan ni. Maka tak ada salahnya, sebab di sisi Allah juga baik, insya-Allah. Dan kalaulah orang Islam memandang benda tu buruk, buruklah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau hari ni tuan-tuan, orang buat amalan Maulidur Rasul ni benda baik, maka itulah baik. Yang tak baik siapa? Yang tak buat. Betul? Yang tak buat itulah yang tak baik. Kan? Kau habis duit belanja, kau punya sambut hari jadi kemain lagi dengan bunga api 3 hari 3 malam, kau membazir, kau nak bagi makan orang, untuk orang berselawat pun tak nak. Yang salah engkau bukan kami. Kami sambut, engkau yang tak sambut. Okey, tuan-tuan. Yang tak baik engkau lah. Nak selawat pun malas. Lepas tu mengata pula orang yang selawat ni, ya Allah, selawat masuk neraka. Ya Rabb.
Dahlah tuan-tuan. Habislah merepek saya malam ni. Kan? Sambunglah pula bulan depan. InsyaAllah. Jadi nak menetapkan tuan-tuan, panjang lagi perbahasan dia tuan-tuan. Ya, panjang lagi perbahasan. Itu baru mukaddimah ya tuan-tuan. Belum masuk kepada dalil-dalil yang lain. Dah jadi macam Mauludur Rasul pula dah. Kebetulan sampai kepada bab ni tuan-tuan, bertepatan beberapa hari lepas sambutan Mauludur Rasul. Masya-Allah. Cukuplah sekadar ini, sambung di kesempatan yang akan datang insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma agrina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا